Cuba. Boleh. Ha? Cuba. Belum. Ha? Demo ni. Cuba. Boleh tak? Cuba. Boleh. Apa? Pakai ni lah. Cuba. Boleh je. Tu tak apa. Okey. Semua. Asal ekor tu. Dalam aja kan? Salah gua pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung perkongsian kita yang telah lalu. Yang telah kita tinggalkan pada bab pembahagian ahkamul hudud, hukum-hukum hudud, di mana ia terbahagi kepada beberapa kesalahan. Dan dinotakan dalam buku ini 7. Pertama ialah zina, yang kedua menuduh orang berzina, yang ketiga minum arak, yang keempat mencuri, yang kelima merompok, yang keenam memberontak, dan yang ketujuh murtad. Di mana saya telah jelaskan secara ringkas atau sinopsis tentang kesalahan-kesalahan berkenaan. Tapi tidak secara detail, kerana kesalahan itu ada disebutkan dalam buku ini satu persatu. After this, di mana pada malam ini kita nak masuk kesalahan yang pertama, itulah zina. Di mana bila kita lihat buku-buku fiqh, tuan-tuan, ada sebahagian mendahulukan kesalahan itu. Ya. Maknanya dalam banyak-banyak bab yang ada dalam hudud, zina, mencuri, menuduh zina, merompak dan seumpamanya, kebiasaannya zina didahulukan. Some of the scholars atau sebahagian para ulama dalam buku-buku mereka. Walau bagaimanapun ada sebahagian memulakan dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Ada yang memulakan dengan as-sariqah, ya, mencuri. Dan boleh jadi ada juga yang memulakan dengan syurbil khamri, meminum arak dan sebagainya. Tapi kebiasaannya tiga-tiga inilah, kalau tak didahului dengan zina, didahului dengan minum arak. Itu kurang ikut. Kalau tak didahului dengan minum arak, dia didahului dengan mencuri. Jadi duk main tiga, ya. Adapun kesalahan-kesalahan yang lain, kebiasaannya ia dilewatkan, mana didatangi bab-bab itu di belakang. Maka tidak ada masalah sama sekali, kerana ini hanya susunan yang disebut sebagai tartib mantiqi. Tartib mantiqi ini maksudnya kita fikir manakah susunan yang paling bagus untuk kita mempelajarinya, ya? Untuk kita memasukkannya dalam buku-buku kita. Apalah untuk kita mengajarkannya kepada masyarakat Islam, khususnya orang-orang awam atau kebanyakan. Bahkan di peringkat-peringkat yang lebih rasmi pun sebenarnya sama saja, ya. Ala kulli hal, buku ini dia mendahului zina, maka tak ada masalah sama sekali. Tuan-tuan nak kena ingat, susunan-susunan dalam ilmu ni banyak ulama kita guna tartib mantiqi. Maksud dia pun fikir sendirilah, ya. Sebenarnya tidak ada yang mana satu dulu, yang mana satu kemudian, ya. Kerana ilmu pun disusun lewat. Tak adalah kata Nabi ajar ni in sequence, ikut tertib, tak ada, ya. Mana-mana saja boleh, ya.
Baik, pertama saya pergi kepada definisi. Seumpama yang ditulis dalam nota ini, dia mendefinisikan kepada dua definisi. Pertama itulah secara bahasa, yang kita sebut secara etimologi ataupun secara linguistik, secara literal. Maksudnya secara mudah lah. Of course lah menurut bahasa Arab. Kerana menjadi tradisi ulama-ulama kita, sebelum membahaskan satu perkara, dia akan definisikan dulu. Lughatan, secara bahasa, secara literal. Ya, secara etimologi atau seumpamanya. Supaya kita ada gambaran am lah tentang hal itu. Tak wajib pun, tak fardu ain pun. Kalau tuan-tuan tidak ingat pun tidak mengapa. Dia sekadar memberikan idea. Umum lah. Sebelum kita pergi lebih jauh. Apa definisinya? Secara bahasa katanya persetubuhan yang tidak sah atau haram. Ya? Persetubuhan yang tidak sah atau haram. Apa beza tidak sah dengan haram? Sebenarnya tidak sah ni tak sebenarnya haram. Ya. Tapi haram kebiasaannya ia tidak sah lah. Kebiasaannya. Namun tidak semua. Ya. Apa? Kerana dari sudut jika melibatkan benda haram, adakah sah daripada itu? Ulama kita tidak sepakat. Ya. Contohnya solat dengan pakaian yang dicuri. Kita curi baju orang, curi kain orang, curi jubah orang, curi telekong orang, kita sembahyang dengan menggunakan pakaian itu. Ya. Sah atau tidak? Pakaian itu hukumnya tak boleh lah pasal pakaian dicuri dan mencuri itu haram. Tapi sembahyang dengan pakaian itu sah atau tidak? Ulama tak sepakat. Ni kata sah dulu. Relax dulu. Yalah, betul lah tu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan afqal yang muktamad mazhab Syafi'i sah. Ya. As-salatu fi saubin maghsub sahih. Pakaian dicuri, yang dirampas, yang dicilok, yang di-scam, itu dipanggil maghsub. Sahih, mana sah lah. Perbuatan itu berdosa, harta itu harta yang haram. Tapi sah semayang, kerana dia dua benda yang berbeza. Curi-curi, semayang-semayang, dia tak capur dua tu. Ya tak? Macam yang pernah berlaku di Kelantan, dakwaan ada satu masjid yang dibina daripada, tak tahulah sama ada sebahagian atau keseluruhan. Katanya duit yang tidak patuh syariah. Duit yang tidak syariah compliance. AKA yang haram lah atau yang tidak halal. Saya personally tak suka sangat guna tak patuh syarat ni. Pasal nampak ringan sangat. Tapi tak apalah. Dah pakar-pakar pilih perkataan itu untuk diguna pakai di peringkat industri kewangan. Tapi saya lebih suka guna perkataan halal haram dalam muamalah. Dan of course lah dalam kewangan Islam. Ya. Patuh syariah mana halal, tak patuh syariah mana haram. Saya guna perkataan yang halal haram lebih saya suka lah. Tapi boleh aja. Ala kulli hal duitnya kata sumber tu tak berapa boleh ni lah. Pasal katanya duit judi. Tak tahulah betul atau tidak. Ada banyak dakwaan-dakwaan ni. Maka orang tak nak pergi semayang di situ. Lalu mereka binalah masjid yang lain. Yang dekat lah katanya. Lalu terabailah masjid itu. Alasan dia sebab tu lah. Sebab duit ni katanya ada orang sumbang ni duit judi. Betul ke tuan-tuan? Begitu. Ada kebetulan ada yang sampaikan benda tu seorang ustaz dan pendakwah yang terkenal jugalah di Kelantan. Dia sekadar menyampaikan. Tapi dia tak ulah pun. Saya tak tahulah dia tak tahu muamalah ke, ataupun dia tak ada idea bab ni ke, ataupun dia lupa atau seumpamanya. Tapi dia sekadar bagi tahu. Dia kata masjid itu ditinggalkan kerana dia duit daripada sumber judi atau sumber tidak patuh syarat. Maka orang tinggalkan, orang pergi masjid yang lebih bersih katanya, lebih baik. Mana ada istilah itu? Ya tak? Masjid-masjid lah, duit yang orang sumbang, yang orang bagi itu urusan dia dengan Tuhan. Tak capur dua tu. Ya. Duit-duit haram seumpama ini memang haram atau tidak boleh dimiliki oleh si pemunya dengan sebab jalan yang dia peroleh itu jalan yang haram, dan duit itu juga duit yang haram. Tapi duit ni dia bukan haram pada zat. Dia bukan macam daging babi, dia bukan macam daging anjing, dia bukan macam arak yang diharamkan pada zatnya. Dia haram pada sebab tu. Di mana bila duit tu berpindah tangan,
maka ia sudah dihukumkan dengan hukum yang lain. Duit-duit sumpah ini dia jadi haram lah kepada pemiliknya tu. Tapi bila dia dah bersedekah, of course lah kalau dia sedekah tu kerana dia nak berlepas diri, nak mensucikan, maka duit itu sudah jadi duit yang halal. Kalau tidak, Baitul Mal wawakan, mari sini duit tak patuh syariah, mari sini duit haram, mari sini duit riba bank, mari saya. Buat apa dia nak ambil duit itu duit haram? Dia ambil duit itu dia bagi siapa? Dia bagi fakir miskin. Dia buat masjid juga kokot, mana tahu kan. Dia sedekah sana, sedekah sini, bagi sana, bagi sini, bagi asnaf. Duit tu memanglah kepada orang tu, tapi bila dia sudah berlepas diri, harta sebegini dia boleh berubah dengan berubahnya sebab pemilikan. Al-milku yatabaddal bitabaddul sababil milki. Itu kaedah dia. Mana okey je. Dia bagi masjid, dia sedekah kan. Mungkin dia sedekah tu kerana dia nak berlepas diri. Duit itu dah dia halal. Tak ada beza masjid tu dengan masjid yang lain. Tak campur dua tu. Nampak? Orang tanya kita, kalau syarikat-syarikat ataupun bank-bank konvensional nak bagi apa-apa lah kat dia, kita boleh ambil tak? Boleh ambil. Apa tak boleh ambil je? Ya tak? Kalau dia buat urusan tu, seharam dia lah. Tapi once dia dah beri pada kita, dia dah jadi lain. Dia berubah. Yang kita terima hadiah. Yang dia buat tu, ganti dia lah kan. Itu haram. Dan itu yang kita guna pakai pada peringkat kewangan pada hari ini. Yang difatwakan di peringkat negeri kita termasuk Selangor. Tuan-tuan cik fatwa Selangor, apa hukum menggunakan kad-kad insurans konvensional yang diberikan oleh majikan kepada stafnya? Dia kata harus. Boleh. Allowable. Pasal apa? Dia guna kaedah tu lah. Urusan insurans company dengan bank tu, itu urusan dia. Yang company bagi kad kepada kita itu hadiah. Itu hibah. Itu sedekah. Yang kita boleh gunakan sama sekali. Awak boleh guna fasiliti itu. Apalah kalau awak tak ada insurans yang lain, maka boleh aja. Mana tak ada beza lah. Jadi nak kena beza benda-benda macam tu. Orang nak bayar hutang kita. Ustaz, saya nak bayar hutang ustaz ni, tapi duit malam tadi saya menang sport toto tau. Alamak, saya ni dah lah ustaz, saya nak ambil. Tak payah cari duit lain. Ambil aja. Pasal dia bayar hutang, awak ambil tu hutang. Dia once dia bayar pada awak, memang dia berdosa lah sebab duit tu dia tak boleh guna. Tapi awak boleh saja ambil. Itu yang kita guna pakai pada hari ni. Baik. Ala kulli hal tuan-tuan, tidak sah atau haram ni dia lebih kurang saja, tapi ada beza. Mazhab Syafi'i sah kerana dia kata benda tu tak campur. Lain-lain. Ini lain. Jinayat. Yang ini ibadat. Adapun sebagai ulama yang lain, seumpama yang standard dalam mazhab Hambali, kita lihat dalam buku-buku fiqh Hambali, dia kata as-salatu fi saubin maqsub la yasih. Sembahyang dalam pakaian-pakaian yang dicuri, maka tidak sah. Same goes to kalau wuduk dengan air-air yang dicuri, juga tidak sah wuduknya. Tapi kita mazhab Syafi'i, kalau wuduk dengan air-air yang dicuri, sah wuduk. Pasal apa tuan? Pasal curi itu benda lain. Wuduk tu benda lain, ia tak campur. Jadi perkara itu dalam konteks ijtihad lah, atau pendapat ulama kita dalam memberikan keputusan. Tidak ada nas lah yang spesifik. Tak ada lah Nabi kata pakaian-pakaian dicuri, jika kamu solat di dalamnya maka tidak sah. Nabi kata begitu senang, pasal tak ada hadis. Maka ulama memberilah keputusan berdasar pada penelitian dan pemerhatian mereka. Ala kulli hal tuan-tuan, tidak sah atau haram ni lebih kurang, walaupun ada beza sikit-sikit technically ya. Okey, itu secara bahasa. Kemudian secara syarak, kalau secara bahasa menurut apa yang dipahami oleh orang Arab, lebih baik dirujuk kepada pakar-pakar bahasa. Kalau kita tak boleh jumpa pakar bahasa, pasal nak jumpa pakar bahasa susah. Tuan-tuan tahu ke pakar bahasa Melayu sekarang ni siapa? Tuan-tuan pun tak tahu. Saya lebih-lebih lagi tidak tahu. Macam mana tuan-tuan nak tahu sesuatu makna dalam bahasa Melayu? Tuan-tuan rujuk kamus lah. Ada kamus dewan? Tak ada. Kata orang Melayu. Kena ada lah kamus dewan. Nak beli mahal ustaz. Tuan-tuan download saja dalam internet. Tuan-tuan tekan aja. Kamus dewan PDF.
DBP dia ada keluarkan untuk PDF lah ya. Pasal kamu dewan ni dia bukan nak meniaga. Dia nak bagi kemudahan sekarang pada orang ramai untuk rujuk dalam bahasa Melayu. Ya, boleh aja. Tuan-tuan type apa nama kamu dewan PDF dia akan keluar. Under DBP juga punya web. Ya. Memang saya rujuk. Pasal nak menulis tesis memang kena rujuk kamu dewan. Bukan boleh main kita pakar walaupun kita Melayu kita reti belaka kot. Orang Melayu lagi banyak tak tahu bahasa Melayu tak? Baik. Okey, itu cara bahasa. Ya. Nak tahu rujuk kamu Arab. Dia panggil Al-Ma'ajim Al-Arabiyah. Arabic Dictionary. Ya. Okey, secara bahasa. Dia tak ada isu. Bahasa ni kita go through saja. Kemudian yang kedua tentu secara syarak. Persetubuhan haram yang disengajakan. Very short. Dia kata zina-zina ni ialah persetubuhan haram. Jangan tukar pula. Persetubuhan tak patuh syariah. Patuh syariah tak patuh syariah ni kita guna dalam konteks harta saja. Dalam konteks muamalah kewangan kita pakai lah. Tapi dalam yang lain-lain tu jangan pula kata mencuri tak patuh syariah. Janganlah. Ya. Tak sesuai sangat. Ya, kita kata haram. Persetubuhan haram yang disengajakan. Itu yang didefinisikan dalam buku ini, which is teramat pendek sekali. Walau bagaimanapun dia betul lah, sekadar nak bagi kita idea. Walau bagaimanapun, kalau kita balik kepada definisi-definisi ada dalam buku-buku fiqh. Saya suka apa yang didefinisikan oleh Syekh Ahmad Musa, seorang ulama juga di tanah Arab yang ada buku-buku fiqh tertentu. Salah satu buku fiqh yang kita baca adalah buku terjemahan, buku syarahan kepada Bidayah Al-Mutafaqih, karangan seorang ulama Mesir lah, Wahid Salam Bali. Dalam buku beliau Rawdah Al-Mutanazih. Antara buku fiqh yang ringkas 3 jilid tapi agak menyeluruh. Dan dipenuhi dengan dalil-dalil syarak lah. Di mana orang yang belajar fiqh, khusus para pelajar di universiti, pensyarah, kalau kita nak rujuk dalil, buku tu amat memudahkan sekali. Baik, apa kata beliau? Kata dia az-zina syar'an fi'lu fahishatin fi qubul adamiyyah hayyah. Zina-zina secara syarak ialah melakukan fahishah. Fahishah ni perkara yang terkeji. Secara bahasa Melayu kita terjemahkan literal itu. Ala kulli hal, fahishah lebih merujuk kepada 2 perkara. Pertama zina, kedua liwat. Pasal apa dia tak guna perkataan zina? Dia guna perkataan fahishah. Kerana bila sebut zina, dia lebih menjurus kepada zina sahaja. Tapi bila sebut fahishah, dia menjurus kepada 2. Pertama zina, which is zina. Yang kedua liwat. Yang mana liwat juga dalam sebahagian hal merujuk kepada zina. Cuma zina-zina ni ulama sepakat lah. Tapi liwat ni ulama tak sepakat. Adakah ia zina atau tidak? Sebagai ulama kata liwat bukan zina. Dan itu pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang lama. Sebab itu dia dihukumkan berbeza. Ya. Ala kulli hal, pendapat beliau yang baru, zina liwat seumpama zina. Yang ni ia mesti juga dihukumkan dengan hukum zina. Ya. Kalau dia belum berkahwin, dia ghair muhsan, maka dirotaklah. Tapi kalau dia muhsan sudah berkahwin, maka dia direjam. Itu beza. Ya. Jadi Imam Musa guna perkataan fahishah. Okeylah, baguslah kerana dia merangkumi kedua-duanya. Fi qubul adamiyah hayyah. Ya. Pada kubul wanita yang hidup, dan dubur juga sebenarnya. Ya. Kubur dan dubur ni merangkumi dia panggil as-sabilain, 2 jalan, 2 jalan bawah. Baik, itu definisi dia. Ya. Kemudian yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama secara panjang lebar juga ialah hukum zina, di mana sepakat para ulama zina adalah haram. Kat buku ni dia tak ulahlah, dia cuma kata zina haram saja. Tapi dalam buku-buku fiqh yang lain kita dapati ulama menjelaskan secara panjang lebar tentang hukum zina dan dalil-dalilnya. Di mana zina sepakat para ulama haram. Consensus, no disagreement, ataupun istilah yang anak suka pakai no discount, tak ada discount. Ingat anak seorang guna perkataan tu. Kalau tak ada tolak ansur, tak boleh bincang, sepakat, betul-betul sepakat punya. Ya? Kita panggil ijma' lah. Ya? Dalam bahasa Inggeris kita kata no disagreement, ataupun istilah yang lebih rasmi lah dalam buku-buku fiqh moden, ada guna istilah consensus. Ya? Consensus.
ataupun sebagai buku-buku jurnal dan research masa dia guna perkataan unanimous agreement, ya. Yang mana saya guna perkataan saya sendiri, no discount. Tak ada discount lah kan, tapi discount ni lebih kepada barangan. Tak apalah kan. Pasal saya seronok guna perkataan. Baik, ala kulli dia makna yang sama lah. Tak boleh tolak ansur lah bab ni. Sepakatlah ijma'. Dan ini ditegahkan oleh ramai ulama'-ulama' kita. Antaranya sahibul ijma'. Bapak segala ijma'. Siapa? Al-Imam Ibn Muzi. Ulama'-ulama' kita tuan-tuan, kebiasaan jika mereka menukilkan ijma', mereka akan cedok daripada ijma' Ibn Muzi. Walaupun lah makin ada lagi ijma'-ijma' yang lain. Kerana dia ni tokoh lah dalam bab ni. Ya? Boleh kata kalau dia kata ijma', ijma' lah. Walaupun tidak semua. Tak adalah 100% Ibn Muzi kata ijma'. Ibn Muzi ni bukan Nabi. Dia ulama'. Ya tak? Masalah orang ni, dia anggap ulama' ni macam Nabi. Betul belaka. 100%. No correction. Tak. Ulama' pun ada salah silap dia juga. Sebab itu ulama' pun terdedah kepada kajian semula, semakan semula, pembetulan oleh ulama'-ulama' yang lain, ilmuwan-ilmuwan yang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia syarah buku Al-Wasit, buku fiqh mazhab Syafi'i yang masyhur sekali. Bahkan berkembangnya mazhab Syafi'i zaman-zaman terkemudian daripada 700 Hijriah ke bawah sampai hari ini daripada buku itu Al-Wasit, buku Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tapi Al-Imam An-Nawawi dia syarah buku tu. Tuan-tuan tahu apa sebab dia syarah buku tu? Ada beberapa sebab yang disebut dalam mukadimah dia. Salah satu sebab utama ialah ghalatul ahkam wa fihi kasir. Aku syarah buku Al-Wasit Imam Ghazali ni kerana ada banyak kesilapan-kesilapan hukum. Antara sebab aku syarah buku ni ialah kerana kesilapan-kesilapan hukum. Dan dia banyak. Nampak? Jadi tak adalah kata Imam Ghazali mentang-mentang dia Hujjatul Islam. Apa lagi? Adalah nama-nama dia tertentu kan. Macam orang panggil dia Al-Baharul Mughdiq. Umpama lautan yang luas. Itu nama yang kita bagi. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah sebesar dan seagung ilmu, diangkat oleh para ulama-ulama yang lain sehingga dikatakan dialah mujadid pada kurunnya. Tapi masih melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, diperbetulkan oleh ulama-ulama besar yang lain. Maka apa yang ada pada kita? Tak ada apa tuan. Takat saya kalau tuan-tuan tegur, saya kata you are welcome. You are welcome salah bahasa Inggeris. You are very very welcome. Betul gitu. Awak dialu-alukan sama sekali. Ada. Pasal kita Ustaz Coking aja pun. Ya. Jadi Ibn Muzi ala kulli hal banyak yang dia sebut tu betul lah. Tapi sebahagian diperbetulkan oleh ulama yang lain yang mereka kata ini bukan ijma'. Dikatakan ijma' oleh Ibn Muzi, tapi ia bukan ijma'. Ala kulli hal kita iktiraf akan ketokohan beliau. Tak adalah kata dia salah satu dua. Dia ni tak boleh pakai ni, tak gitu. Macam Qardawi lah tuan-tuan. Qardawi, ada orang menghina beliau, menghadik beliau, mengecam beliau dan merendah-rendahkan beliau. Personally macam tu, mana boleh. Memanglah Qardawi ada kesilapan-kesilapan tertentu, kekurangan-kekurangan tertentu dan dia sendiri pun tidak pernah mensucikan dirinya. Tapi janganlah awak kata, aku kalau dengar Rasul Qardawi ni naik bulu roma, berdiri bulu teguk. Tak boleh pakai Qardawi ni. Buku dia buang masuk longkang. Ada orang kata begitu, mengajar secara terbuka, live lagi. Kat Mesir tak pakai Qardawi Azhar tu. Siapa cakap? Memanglah dia ada kekurangan tertentu pasal dia manusia. Tapi keilmuannya diterima seluruh dunia termasuk Malaysia. Malaysia kalau tuan-tuan semak Fatwa Jakim daripada tahun 1990-an banyak cedok daripada beliau. Kadang-kadang saya tengok tuan-tuan bulat-bulat dia ambil dari buku Qardawi. Biasanya yang melibatkan isu-isu semasa lah, isu moden macam isu zakat. Tu tuan-tuan, zakat pendapatan wajib semua negeri pakai Qardawi lah tu. Jadi dia memanglah ada kekurangan tertentu pasal dia bukan Nabi. Tapi keilmuan dan ketokohan beliau, sumbangan dia pada ummah, kita iktiraf lah. Dan kita tak boleh merendah-rendahkan begitu. Kalau dia salah, dah awak bijak pada dia kan. Awak point out apa yang dia salah. Kemudian awak jelaskan lah. Umpamanya dilakukan oleh pendakwah-pendakwah lain yang lebih berdisiplin. Saya pun ada tegur ke orang lain. Tapi saya tak tegur betul-betul macam tu. Ya tak? Saya sekadar nak beritahu benda ini salah.
Hujahnya begini, alasannya begini. Tapi saya pun tak pernah mention nama orang. Bukan sebab takut kena saman. Tapi kerana bagi saya nama tu tak penting. Hatta kalau tuan lihat ulama-ulama besar macam Nawawi, bukan saja buku Al-Wasit yang dia karang kerana nak perbetulkan hukum yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dalam buku-buku dia yang lain seperti Al-Azkar, dia ada sebut ada benda-benda yang dilakukan, yang disebutkan, yang dituliskan oleh ulama-ulama terdahulu yang aku rasa silap, aku nak perbetulkan. Tapi aku tak nak sebut nama mereka. Dan aku tak nak rendahkan kelebihan dan kebesaran mereka. Tapi benda ni perlu aku perbetulkan. Dia ambil inisiatif tanggungjawab. Itu amanah tuan. Disiplin lah tu. Ada orang ni dia tak berdisiplin. Dia cakap ikut suka saja. Baik. Suara ni pun kalau ada orang jenis condemn sana, condemn sini, personally begitu, pecah dia. Termasuk saya sendiri. Pecah asal-asal. Tapi sekadar memperbetulkan. Yang ini kurang tepat. Yang ini tidak betul. Alasan yang begitu, alasan itu biasa dalam ilmu tuan. Jangan sebab tu nak tendang saya pula. Tapi jangan ingat surau je boleh tendang ustaz. Ustaz pun banyak surau ustaz tendang. Ingat surau je boleh pecah ustaz. Ustaz boleh pecah surau. Okey. Ibn Muzir kata apa? Ajma'u ala tahrimiz zina. Telah sepakatlah ulama keseluruhannya akan keharaman zina. Dan sebenarnya perkataan lebih tepat sebenarnya bukan ulama yang mengharamkan zina. Ummah keseluruhan. Sebab itu saya suka Al-Imam Nawawi rahimahullah dan juga Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah dalam buku ensiklopedia mereka. Kalau An-Nawawi Al-Majmu', kalau Ibn Qudamah Al-Mughni, dan hal seumpama ini, dia lebih suka kata ajma'atil ummah ala tahrimi kaza wa kaza. Ajma'atil ummah ala tahrimi kaza wa kaza. Telah ijma'lah ummah dalam pengharaman ini. Telah ijma'lah ummah dalam pengharaman ini. Kerana bukan ulama saja ijma'. Ummah tuan-tuan. Umat keseluruhan. Nak cerita bukan hanya tidak ada toleransi, tolak ansur, diskaun. Memang tak ada lah. Tak ada ruang langsung. Bahkan siapa yang mendakwa zina halal, maka fahuwa kafirun kharaja anil millah bittifaqil ulama. Maka dia telah menjadi kafir dan keluar daripada agama dengan sepakat para ulama. Kalau ada orang dakwa begitu, bagi saya bersetubuh tanpa nikah ni halal. Confirm dia kafir tu. Cuma janganlah kita kata fulan bin si fulan telah kafir. Kafir ni ada dua. Satu dipanggil kafir perbuatan. Takfir am, takfir fi'li. Satu dipanggil takfir muayyan. Takfir secara orangan, persendirian, individu, personal, itu tak boleh. Tak asal kafir, tak boleh. Tapi kalau kita kata perbuatan yang dia lakukan. Aku lihat Ustaz Asang sujud pada pokok. Setahu aku sujud pada pokok ni kafir. Itu tak apa. Dan ini pun dalam standard JAKIM yang dikeluarkan beberapa tahun yang dulu ada menyebut tentang dua jenis takfir ini. Yang mana JAKIM pun cedok daripada Qardawi, daripada bukunya Al-Halal wal Haram fil Islam, tentang dua jenis pentakfiran. Satu mentakfirkan secara am yang lebih merujuk kepada takfir perbuatan. Yang kedua pentakfiran secara khusus yang merujuk kepada pentakfiran secara peribadilah, menama-namakan seseorang. Which yang tadi siapa-siapa boleh buat jika dia ada hujah dan alasan tertentu. Pasal semua benda orang tahu lah kebiasaannya benda-benda macam tu. Tapi yang kedua ni dia mesti melalui proses kehakiman lah. Tuan nak keluarkan orang pada Islam secara personal macam tu, secara khusus begitu dia mesti melalui proses kehakiman lah. Mana yang boleh endorse atau wartakah hanya hakim saja. Sekurang-kurang fatwa daripada mereka lah. Kalau dia fatwakan fulan bin si fulan sesat, maka sesatlah dia. Kalau dia fatwakan fulan bin si fulan kafir, maka kafirlah dia. Kalau dia fatwakan persatuan tertentu, pergerakan tertentu, ataupun apa-apalah, kumpulan orang tertentu, begitu dan begini, maka dia ada hak, ada kuasa, ada peruntukan. Kerana kebiasaannya dia telah melalui proses-proses tertentu. Tapi kalau balik pada kafir ni kita tak boleh. Kita orang awam ni jangan sesekali. Baik. Pasal apa tuan-tuan? Sepakat para ulama. Tak ada khilaf, tak ada diskaun. Kasar benda ni tuan-tuan disebut dalam Quran walaupun tidak banyak ayatnya. Tapi jelas sekali. Jelas sekali. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 32. Allah Ta'ala kata wala taqrabuz zina
innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahishatan, kerana ia adalah perkara yang keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang teramat buruk. Ya. Wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Ada ruang ke untuk kita ijtihad perkataan ini sehingga perkara yang dilarang boleh jadi harus atau sekurang-kurangnya makruh kot tak ada. Dalam Quran bila Allah Taala kata wala taqrabu ataupun ijtanibu, kedua-dua ini memberi arti haram. Tidak boleh dilakukan sama sekali. Bukan perbuatan tu haram saja. Menghala ke arah perbuatan tu pun tidak boleh. Wala taqrabu, Allah Taala kata, jangan kamu mendekati az-zina, zina. Dalam agama dia panggil apa tuan? Kaedah tu. Tuan-tuan belajarlah usul fiqh lah. Ada kelas usul fiqh sini? Tak ada. Lepas saya kuliah ni, buat kuliah usul fiqh pula. Tapi minta maaf lah, anak kuliah usul fiqh di satu surau, dia minta anak ajar usul fiqh. Anak cakap ajar usul fiqh ni kena ada basic bahasa Arab. Tapi bolehlah anak cuba. Kuliah pertama, Ustaz, rasa macam berat yang ni. Boleh kita tukar tajuk lain? Betul, seriously. Masuk kuliah kedua, masih ada yang kata begitu. Kuliah pertama tu dia WhatsApp saya. Dia jikir dia lah. Kuliah kedua tengah makan sarapan pagi, kuliah hari Ahad. Anak ni dapat respon kuliah ustaz ni macam susah nak faham, nak hadam tu. Dia minta dengan kita, dia pula komplain. Anak kata tak apa, relax dulu. Kita proceed lagi. Lalah tuan-tuan, relax aja, dah setahun okey aja. Bukan susah sangat nak faham pun. Memanglah kalau belajar usul fiqh ikut silibus, betul-betul usul fiqh memang payahlah. Tapi kita bagi idea usul fiqh tu, tapi tak ada lah. Saya pakai buku daripada Indonesia, saya Nur Harisuddin. Yang dia agak straight to the point lah. Tapi saya guna bahasa saya sendiri. Saya pick up the point, saya urai. Saya pick up the point, saya urai. Ya. Sekurang-kurang faham lah. Tuan-tuan usul fiqh ni, walaupun ada banyak bidangnya, ada 4 sekurang-kurang bidang yang besar, dan ada banyak perkara furuk dibincangkan. Dia berkisar pada satu perkara je. Dia berkisar kepada hukum taklifil yang 5 yang kita duk amal tu lah. Haram, harus, makruh, wajib. Apa lagi? Sunnah. Dia duk berkisar benda tu aja. Cuma dia lebih kepada kaedah-kaedah syarak. Itu saja. Ya? Dia tak bincang lebih daripada tu. Dia main hak tu ya. Cuma dia lebih kepada dalil. Ya tak? Dia lebih kepada hal-hal yang bersabit dengan bagaimana ulama mulakan hukum. Tapi ala kuliah dia balik pada benda tu juga. Kalau tu orang faham benda tu, faham lah. Tapi dia kena ada kebolehan juga lah nak ajar benda-benda macam tu. Kalau strict sangat, orang tak faham lah tuan. Okey, isyarat ke? Alamak nak isyarat. Okey, apa dia panggil tuan? Wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Dia panggil apa? Allah Ta'ala bukan larang zina, larang mendekati zina. Bukan zina saja tak boleh, mendekatinya pun tidak boleh. Dia panggil apa lah syarat? Dia panggil sadduz zara'i, atau juga boleh disebut sebagai sadduz zari'ah. Cuma sadduz zari'ah singular, sadduz zara'i plural. Zari'ah dia singular, zara'i dia plural. Sadduz zari'ah, ni tu ingat sampai bila-bila. Apa maksud sadduz zari'ah? Itu kaedah dalam syarak. Sadduz zari'ah ni lah menutup jalan kejahatan. Itu maksudnya. Ya. Benda tu memang tidak boleh. Tapi bukan hanya benda tu tidak boleh. Benda yang membawa kepada benda tu pun juga tidak boleh. Itu maksud sadduz zari'ah. Ya. Zina haram, confirm. Dalam ayat lain Allah kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Jadi ayat tu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu jelaslah pezina lelaki, pezina wanita, rotanlah mereka salah satu keduanya, setiap daripada kedua-duanya 100 rotan. Memang zina confirm haram lah. Tapi sebenarnya bukan zina saja haram, mendekati zina juga haram. Ya? Itu dipanggil sadduz zara'i. Benda yang membawa kepada benda haram dia tetap haram. Seumpama benda wajib, benda yang membawa kepada benda wajib juga wajib. Ya. Semayang wajib, nak semayang kena wudu, maka wudu juga wajib. Ma la yatimmu wajib illa bihi, bahawa wajib apa-apa yang tidak sempurna benda wajib melainkan dengan ia, maka ia juga adalah wajib. Itu kaedah dia. Benda haram pun sama juga. Benda haram tu haramlah. Tapi jika ia membawa kepada benda itu, ia tetap haram.
Kenapa Islam larang melihat wanita mereka dengan tujuan-tujuan tertentu? Tuan-tuan, hukum melihat wanita ajnabi, wanita yang bukan mahram lah, yang sah nikah dengan kita, asalnya haram. Melainkan dalam beberapa keadaan saja dibolehkan. Ini kita belajar dalam fiqh munakahat. Dalam muqaddimah awal-awal lagi dia belajar ahkamun nazar, hukum hakam melihat wanita. Di mana asalnya haram, melainkan dibenarkan dalam 7 atau 8 keadaan. Ini kita belajar dalam fiqh munakahat. Saya 2-3 kali lepas pun ajar fiqh munakahat. Tapi tak masuk lagi bab ahkamun nazar. Surah tu dia baru hari tu dalam bab pemilihan calon suami dan isteri. Ya. After this kita akan masuk ahkamun nazar. Itulah hukum hakam melihat wanita. Pasal apa hukum hakam melihat wanita? Pasal apa melihat wanita itu haram? Sadu zara'i. Kerana ia boleh membawa kepada zina lah, syahwat. Ya. Sama juga. Lebih-lebih lagi kalau berdua-duaan. Berdua-duaan tak buat apa pun. Tak apa kot, pasal saya bukan buat gapo dengan dia. Oh, jahil kakak dia dalam bilik contohnya. Atau mana-mana jawatan agama negeri. Berdua-duaan kan? Khaluat lah kita panggil khaluat. Dia kata kepada pegawai itu, saya cek saja je, saya tak buat gapo pun. Boleh tak? La yakhluwanna rajulun bimra'atin la ma'ahuma mahramun illa wasalisuhuma syaitan. Itu hadis Muslim daripada Ibn Abbas. Tidaklah berdua-duaan lelaki dan wanita, tidak ada di antara keduanya itu mahram. Tuan-tuan nak jumpa dengan lelaki yang tuan-tuan suka, kalau perempuan lah. Atau tuan-tuan lelaki nak jumpa perempuan yang tuan-tuan suka, di luar daripada rumah dia boleh, bukan tak boleh. Bawa lah mahram. So, dia bawa adik ke, dia bawa kakak ke. Tapi jangan dia bawa adik umur 2 tahun pula, tak kerti benda. Ya tak? Bawa bapak dia lagi bagus. Tapi kalau semata berdua-duaan, ya, tak boleh. Ya. Tapi ni yang konteks hadis ni konteks khalwat lah. Khalwat ni mana tidak ada orang lain dalam bilik. Tapi luar pun tak boleh juga. Bawa awet saya pergi makan KFC berdua, tak boleh juga. Tapi dalam bilik ni lebih berat lah. Itu yang dimaksudkan hadis ni. La yakhluwanna rajul bimra'ah. Tidak berkhalwat. Yang ni berdua-duaan lelaki dan wanita. Tidak ada mahram. Melainkan Nabi kata yang ketiga syaitan. Melihat tidak boleh. Berdua-duaan lagi tidak boleh. Pasal apa? Sadu zari'ah. Kerana ia boleh membawa kepada zina. Ya. Arak tuan-tuan, kenapa ia dilarang? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Surah Al-Maidah. Allah Taala larang minum arak. Pasal apa Allah Taala alam minum arak? Sepakat para ulama illatuhu al-iskar. Sebab dia ialah kerana memabukkan. Tapi kenapa Nabi kata semacam kes zina juga tadi, Nabi larang berdua-duaan apa semua. Ya. Melihat pun adalah hadis-hadis tertentu. Tapi dalam bab ni pasal apa? Nabi larang ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Hadis Abi Daud daripada Aisyah dan Ibnu Umar. Apa-apa yang banyak dia mabuk, maka Nabi kata sedikit pun tak boleh. Itu sadu zari'ah. Islam ni dia bukan daripada Nabi, dia daripada Allah. Allah Taala memang dah buat kaedah macam tu. Perkara yang membawa kepada haram, ia haram. Pasal apa? Kalau banyak mabuk sikit tak boleh. Padahal sikit bukan mabuk. Alasan dia mabuk. Tapi kenapa tak boleh? Sadu zari'ah. Menutupi pintu kejahatan. Ya. Asal hak sikit itulah akan jadi banyak. Makan setitik. Sedap juga. Betul tak? Tak boleh, tak boleh. Kat tu. Pasal apa tuan-tuan? Nabi amat mengecam gambar. Dan pembuat gambar. La'anallahu al-musawwirin. Ataupun hadis yang lain, asyadun nasu azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Itu salah satu hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Nawawi dan Rawatul Soleh ada satu bab khas tentang gambar. Allah Taala melaknat pencipta-pencipta gambar. Orang yang paling teruk diazab pada hari kiamat ialah pencipta-pencipta gambar. Pasal apa gambar tidak boleh? Sehingga ulama bahas pasal gambar tuan-tuan. Kata Al-Imam Ibn Arabi rahimahullah, ada 10 pendapat para ulama tentang kriteria gambar yang mana diharamkan oleh syarak. Isu gambar isu besar. Pasal apa tuan? Sadu zari'ah. Kerana daripada gambar lah orang sembah berhala. Dulu Tok Syekh dia mati, dia buat gambar. Tiap kali nak ibadah dia tengok gambar tu. Konon-konon dia akan menjadi perantara kepada dia dan Allah. Itu sebablah sadu zari'ah, tutupan kepada pintu kerosakan. Itulah menyembah berhala, bermula dari gambar. Pasal apa peringkat awal masa Nabi jadi Nabi di Mekah khususnya?
Tak boleh ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Hadis Buraidah dalam Sahih Bukhari atau Muslim. Nabi kata dulu aku larang kau ziarah kubur. Fazurul an, maka hari ini aku benarkan. Bi annaha tuzakkirukum bil akhirah. Karena kubur ni membawa kamu dekat kepada akhirat. Pasal apa dulu Nabi tak pernah? Sadu zari'ah, menutupi pintu kejahatan. Apa kejahatan yang ada pada kubur? Berhala lah, sembah berhala. Dulu orang sembah berhala selain pada gambar, dia letak gambar tu kat kubur. Dan memang menjadi tradisi orang-orang terdahulu ahli kitab. Dia membina kubur di atas masjid Nabi, dia membina masjid di atas kubur nabi-nabi mereka. Sebab tu Nabi tak pernah, bila aku mati esok-esok, mu jangan buat kubur, masjid atas kubur aku. Itu sadu zari'ah. Ada banyak lagi lah contoh-contohnya lain. Sama lah dalam bab ni. Ya. Zina haram, membawa kepada zina juga haram. Sadu zari'ah. Ada ayat Allah Ta'ala sebut zina tu, seperti ayat az-zani tu zani. Ada ayat Allah Ta'ala sebut jalan kepada zina juga tidak boleh. Itulah ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya. Dan ada lagi lah beberapa ayat yang lain. Tuan-tuan boleh juga buka surah Al-Furqan ayat 68-69. Allah Ta'ala tak sebut zina seorang-seorang, tapi Allah Ta'ala sebut zina dengan kesalahan-kesalahan yang lain, antaranya syirik. Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaznun. Kena ayat tu anda lupa. Hazan lah. Hazan dulu lah. Allah, anda lupa. Tengok semangat. Azan dulu kita sama sikit. Bismillah.
wabarakatuh. Okey, baik tuan-tuan. Jadi PK awal Nabi larang, tapi akhirnya Nabi benarkan kerana Nabi kata ia mendekatkan kamu kepada akhirat. Ya. Hari ni orang sembah berhala kubur apa semua tak tahulah kan. Tapi kalau kat negara jiran lah, berbisik-bisik kubur tu ada lagi kubur bisik-bisik, tuan saya sekarang berniaga tuan saya. Gosok-gosok kubur, cium-cium batu nisan, aduh. Ya tak? Tak boleh tuan tak payah buatlah benda-benda wepek macam tu. Negara jiran memang dah biasa benda-benda macam tu sebagai tempat tu. Kono-kono dolar tu boleh minta dengan Allah lah. Minta dengan Allah direct lah, tuan-tuan sembahyang apa semua, tak perlulah buat-buat macam tu lah. Imam Ghazali tuan-tuan antara yang tegak bab kubur ni. Kalau tuan-tuan baca buku Ihya Ulumuddin dalam bab jenazah tu, ujung-ujung dia ada sebut tentang hukum menggosok atau mencium batu nisan. Dia kata haram atau bid'ah macam tu lah. Dan dia kata itu adalah adat orang-orang Nasara dan ahli kitab terdahulu termasuk Yahudi. Pasal mereka memang macam tu. Dia suka minta dengan roh-roh ni. Baik, ini balik kaedah sadu zani'ah tadi lah ya. Ala kulli hal, bukan zina saja haram, tapi mendekati kepada juga tidak dibolehkan. Haram jugalah cerita dia. Berasal pada ayat Quran yang telah saya baca tadi. Dan ada lagi ayat lain surah Al-Furqan ayat 68-69. Ini antara ayat terutama dalam bab ni. Pasal zina ni tak adalah ayat Allah Ta'ala sebut banyak ayat. Salah satu surah tu. Di mana kalau kata Allah Ta'ala rangkumkan kesalahan-kesalahan yang berat lah ni. Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al zalika yalqa asama. Orang yang beriman ni pertama sekali dia tidak akan menyeru, meminta bersama-sama dengan Allah Tuhan yang lain. Ya. Dan dia juga tidak membunuh nyawa-nyawa tanpa hak. Ya. Ayat ni dipakai oleh mazhab Hanafi. Bunuh ni tak kira, bunuh orang Islam ke, bunuh orang bukan Islam ke, semua mesti dikisahkan ke atasnya. Dia very flexible bab ni. Ya, dia tak guna pakai hadis Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari atau Muslim begitulah. Di mana Nabi kata la yuqtal muslim bi kafir. Tidak boleh dibunuh orang Islam dengan sebab dia bunuh orang kafir. Dia tak pakai hadis. Ya. Kan dalam bab ni dia kata setakat hadis sahih tak cukup. Dia mesti mutawatir. Pasal kita nak ambil nyawa orang tau. Mutawatir ni maksud dia punya standard tu mesti first class lah. Sahih saja boleh tentu tuan. Hadis ni memanglah sahih tu antara satu kriteria lah untuk menjadikan dia sumber syarak yang valid. Sahih salah satulah. Tapi dia sebenarnya ada yang lebih more authoritative. Itulah mutawatir. Ya. Mutawatir ni kira kata hadis-hadis bukan sekadar sahih, tapi dia diriwayatkan oleh ramai orang sehingga ia tidak boleh diihtimalkan, diihtimal ni tidak boleh diihtimalkan sebagai dusta lah. Ya. Sebab hadis sahih ni ada yang mutawatir, ia diriwayatkan oleh pihak ramai sehingga mustahil mereka berdusta. Tapi ada juga ahad. Ahad ni makna diriwayatkan oleh 3 orang, 2 orang, seorang. Jadi kalau hadis ahad, seorang riwayat, sahih. Nak apply dalam bab ni dia kata tak apa strong. Pasal nak bunuh orang ni. Walau bagaimanapun majoriti tetap mengambil hadis Ali bin Abi Talib itu sebagai sumber hukumnya, termasuk dia standard dalam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi pun dalam konteks tapi mazhab Hanafi pun dalam sebagai konteks dia applicable ataupun agak praktikal lah. Ya tak? Contohnya dalam masyarakat majmuk, kalau kita nak apply untuk kisos contohnya, memang tak ada lagi. Tapi mana tahu in future kan, insya-Allah. Saya ingat mazhab Hanafi lah yang agak praktikal dalam bab. Ya. Di mana bunuh ni bukan hanya bunuh orang Islam, kisos. Bunuh orang bukan Islam juga boleh dikisoskan. Kerana dasar-dasar dia agak kuat juga. Umum ayat Quran. Quran tak sebut bunuh kafir, bunuh Islam. Bunuh saja. Kalau Allah Ta'ala larang bunuh saja. Mereka konteks peperangan lah.
Tapi dalam konteks biasa, bunuh dilarang dalam agama. Jadi dia ambil konteks-konteks yang macam tu. Ada hari ni kita dah guna pakai banyak. Tuan-tuan tengok masa Hanafi banyak dia guna pakai dalam konteks kewangan. Adalah Syafi'i tu. Tapi kita lihat banyak dia guna pakai Hanafi. Kerana Hanafi ni dia agak fleksibel. Ya, dalam banyak hal. Di mana kalau kita tak guna dia, Tamid Syafi'i lah contohnya, dia akan bukan hanya menjejaskan, tapi menyulitkan dalam banyak keadaan. Jadi kita ambil Hanafi. Jadi dalam bab ni pun Hanafi dia agak ni. Ya? Baik. Jadi Allah Taala kata jangan bunuh. Wala yaznun. Dan mereka juga tidak berzina. Jadi syirik, bunuh, zina. Ini kesalahan yang amat berat sekali. Ya. Syirik pasal kita telah menafikan akan oneness of God. Satu Tuhan. Berat tu. Kekalan neraka tu. Bunuh. Bunuh ni kira berat juga tuan. Bukan berat juga, memang berat. Ya. Bunuh orang Islam lebih-lebih lagi lah. Ya. Yang ketiga zina. Pasal zina merosakkan nasab keturunan. Apa hal tu? Dan Allah Taala kata siapa-siapa yang buat benda ni, wa may yaf'al zalika yalqa asama. Dia memperolehi dosa yang amat besar sekali. Yudha'af lahul azab. Hari kiamat esok akan diganda-gandakan azab ke atasnya. Wa yazubillah. Wa yakhlud fihi muhana. Dan dia akan kekal dalam neraka. Ya, kekal tuan. Tapi zina dengan bunuh ni ada perbahasannya lah. Tapi syirik tak ada khilaf lah. Kekal. Terus kekal dalam neraka. Tapi Allah Ta'ala ni dia maha merahmati. Dia sebut juga ujung tu, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahim. Tapi kalau kamu bertaubat, kamu beriman, kamu beramal soleh, minta ampun pada Tuhan, maka kamu akan dapati Allah Ta'ala itu, maka Allah Ta'ala akan tukar kejahatan kamu menjadi kebaikan. Allah Ta'ala itu maha mengampuni dan maha merahmati. Ya tak? Saya dulu-dulu masa muda jahat ustaz. Apa benda saya tak buat. Ya tak? Minum arak, berzina pun ya. Betul ada orang personally mengaku saya. Tapi saya diamkan aje lah. Dia sambil-sambil buat kan. Ada seorang lah, dia ni agak jawatan besar jugalah dalam kerajaan kan. Saya nak diminta sumbangan. Tiba sembang-sembang tu kan, dia kata saya dulu jahat ustaz. Saya arak minum. Tino ni dia kata. Tapi lah ni tak dah, saya baik dah. Di mana tak bagus mengaku-ngaku gitu ya tak. Dah taubat lah, dah sebut kat orang lain buat apa. Ya. Siapa-siapa yang bertaubat, beriman, beramal soleh, Allah Ta'ala tukar kejahatan itu kepada kebaikan dan Allah Ta'ala maha merahmati. Cerita dia dulu-dulu biarlah kan. Jadi lepas ni kita berubah ya. Manusia mana ada yang tak ada jahat? Rasulullah aja. Ustaz pun ada jahat cara ustaz. Pengurusi dia jahat cara pengurusi. Tuan-tuan jahat cara tuan-tuan. Ya tak? Jadi tak usah kata saya jahat. Memang semua orang jahat. Mereka Rasulullah aja. Ya tak? Ada kekurangan tertentu, dosa-dosa tertentu, ya. Ala kulli hal Allah Taala itu maha merahmati. Dan tujuan kita belajar ni pun kerana kita nak memperbaiki kepahaman kita tentang agama, bukan nak belajar bab ni sangat pun. Di samping kita nak memperbaiki kepahaman kita, nak menambahkan ilmu kita, nak mendekatkan diri kita pada Tuhan. Pasal belajar pun ibadah juga tuan. Ada orang kata, kami dah tua-tua ni nak belajar sikit-sikit lah. Nak buat amal. Banyak nak buat amal. Maya, zikir, baca Quran. Tak belajar tu amal lah tu. Ada sebagai pendakwah menggalakkan begitu. Orang tua-tua ni tak payahlah belajar lebih-lebih katanya. Betul. Ya tak? Belajar sikit-sikit lah. Tapi buat amal lebih katanya. Belajar tu amalan lah tu. Tuan-tuan duduk dalam kuliah macam ni, walaupun duduk saja-saja, tak ada nota, tak ada pen, tak ada pensel. Itu setengah-setengah surau. Nak buku pun tak bawa. Lengah kangkung je. Pasal tuan-tuan pun tak ada buku, ustaz nak buat buku apa. Tapi surau ni kira nak baik sikit lah. Kata buat buku kan, mesti pecah belakang. Ya. InsyaAllah ta'ala. Dan next nanti kita sambung pensyariatan zina menerusi hadis-hadis Nabi SAW yang agak menarik juga kerana ada banyak peristiwa Rasulullah SAW menghukumkan orang yang melakukan zina. Ya,
Ke atas lelaki dan wanita yang bujang, yang tidak berkahwin, yang muhsan, dan yang berkahwin juga, yang disebut sebagai yang muhsan. Cuma dia ada hukum berbeza, di mana kalau dia tidak berkahwin, dia di rotan 100 kali sepakat para ulama. Cuma ada sebahagian mengatakan bahawa selain di rotan, dia juga mesti dibuang negeri. Kerana zaman Nabi memang Nabi buang negeri. Zaman Abu Bakar juga, Abu Bakar buang negeri. Zaman Umar, awal pemerintahan Umar juga buang negeri. Tapi at the end Umar tidak buang negeri. Lantas majoriti para ulama, segelintir para ulama ikut waktu. Walaupun majoriti masih mengatakan bahawa hukum membuang negeri orang yang berzina masih valid. Ada khilaf lah di situ. Kerana Umar ni tuan-tuan dia banyak buat pembaharuan hukum. Macam zaman Nabi rotan hanya 40 kali, zaman dia rotan 80 kali. Zaman Nabi kalau berzina tak kahwin bukan hanya di rotan tapi di buang negeri. Tapi Umar tak buang negeri. Sama juga dalam bab cerai talak 3 sekaligus. Zaman Nabi cerai talak 3 jatuh 1 saja. Aku cerai mu talak 3 jatuh saja. Kerana ia mesti bertahap-tahap. It must be on stages. Begitu juga pada zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan awal pemerintahan Umar. Ujung-ujung baru Umar buat keputusan sekaligus jatuh 3 juga. Dan itu dipakai oleh sebagian para ulama pada hari ini. Walaupun sebagian lain masih berpegang pada yang asal. Adalah pembahasannya. Ala kulli hal kita akan bincang pada hari akan datang. Di samping kita akan masuklah yang paling penting juga syarat untuk menghukumkan zina ke atas orang yang berzina. Di mana di sini dinyatakan 5 syarat lah. Jadi tidak senang tuan-tuan untuk kita menyabitkan kesalahan zina ke atas seseorang. Tak senang tuan, susah. Dan zaman Rasulullah pun tidak ada kehakiman berat yang dilakukan oleh baginda. Tak ada. Melainkan kesemuanya mereka mengakui kepada Nabi. Mereka mengaku Nabi. Wahai Nabi aku berzina. Wahai Nabi aku berzina. Itu pun kalau sekali mengaku Nabi tak terima. Dia mesti ada 4 kali pengakuan. Selari dengan 4 orang saksi. Sebagaimana kena saksi 4 orang. Syahadah. Iktiraf ni. Mengaku pun kena 4 kali mengaku. Kalau mengaku kurang 4 kali pun tidak dihukumkan. InsyaAllah saya akan bincang pada kuliah akan datang. Mudah-mudahan. Jadi malam ni tak buka soalan lah. Next kuliah. Apa yang baik kita berkongsi pada malam ini, mudah-mudahan mendapatlah ilmu dan kebaikannya. Dan of course ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekurangan tu daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan kita. Aku Luka Razak, Sazimali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah.